lari. Sorry bro, hari ni kami menang lagi. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang dah pun berada di hadapan gadget masing-masing ya, untuk bersama-sama dengan Cikgu Nonem dalam segmen Tanya Dr. Forex. Apa saja permasalahan, pencerahan yang anda perlukan, penjelasan, nasihat, pengalaman, semua boleh dapat daripada cikgu, insyaAllah. Okey, baik, jangan lupa sebelum kita bermula share supaya rakan-rakan kita di luar sana juga dapat bersama dalam segmen yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat manfaat, khususnya Elite Wave yang perlukan kepekaan yang amat sangat. Kalau kurang kepekaan dan kefahaman, agak sukar, boleh tapi agak lambat lah. Lagi-lagi umur macam-macam saya ni, lambat. Baik, episod yang ke-44 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 30 November 2020. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, suka saya untuk ingatkan kepada anda semua bahawasanya kita masih lagi berperang. Jaga SOP, kita jaga kita. Kluster yang dah ada tu jaga baik-baik. Mana yang baru nak bermula, pastikan kurangkan membawa ibu ayah yang warga emas, kanak-kanak. Kalau ada nak buat belanja ke, nak beli belanja, nak pergi shopping, nak beli barang dapur, pergi suami boleh pergi, ataupun pergi suami isteri. Okay, kalau ada hal mustahak tu lain lah. Kalau ada urusan-urusan pendidikan atau apa-apa, nak perlukan membawa anak, terpaksa bawa. Okey, itu pesanan yang selalu sangat saya tekankan. Baik tuan-tuan dan puan, Yok Siu, Assalamualaikum DJ Yok Siu, daripada mana Yok Siu ni? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membawa masa, soal jawab juga kami alu-alukan. Pertanyaan-pertanyaan daripada anda semua kepada Cikgu Nonem kita buka, dan kalau sekiranya akaun anda bermasalah pun boleh juga, no problem. Cuma bagikan nombor link dekat Boboy, nanti insya-Allah kita boleh bagi kaburkan nama anda kalau anda segan. Macam mana cikgu cuba untuk menyelesaikan masalah, dan soalan-soalan wajib tentang pair juga dibuka kepada anda semua. So kalau anda dah bersedia, Boboy dah bersedia, cikgu dah bersedia? Alhamdulillah, okey. Suara tak dengar cikgu. Hello, okey. Okey, clear Okey, clear. Loud and clear. Baik, satu lagi, sekiranya ada apa-apa gangguan teknikal, visual contoh, audio contoh, terus ke ruangan komen. Nanti senang Boboy nak buat follow up. Dan Taming Sari juga bersama dengan kita. Thank you, terima kasih Taming Sari. Dan perkembangan Forex untuk hujung-hujung tahun ni cikgu. Hari ni dah masuk bulan 11, 30. Dan bulan 12, mengikut pengalaman seorang trader yang lama, Otai, Masta, bulan 12 ni biasanya apa yang bakal berlaku? Adakah kiraan jangkaan itu tepat, ataupun kita tak boleh meletakkan bacaan kita, mapping kita itu saja, ataupun ada benda-benda lain untuk hujung-hujung tahun, tutup akaun ni? Tutup akaun. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM. Okey. Alhamdulillah. So alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam hari malam ini, hari Isnin 10.30 malam, seperti biasa dalam segmen Tanya Dr. Forex. Okey, so berkenaan dengan soalan Pak Su tadi, adakah bulan 12 ni prediction Ya. mengikut kalau Elite Wave ataupun teknik lain semua tu kan, bagi saya tak ada masalah. Semua isunya mungkin kemungkinan market tu akan slow lah kan, terutama ketika menghampiri Christmas, sebab hari tu cuti kan, sebab kalau dari pandangan Elite Wave sendiri, Elite Wave ni counting dia continuous, maksudnya tak ada waktu time zone untuk stop. Baik. Kan, so kalau tiba-tiba bulan 12 stop,
macam mana. So elite wave masih berjalan. Mungkin ketika itu dia membuat sideway turun naik sekitar macam tu je. Tapi kiraan elite wave ni berterusan. Kalau macam saya pernah bagi tahu tempoh hari, dari dulu sampai sekarang, kiraan elite wave ni tak pernah kita skip melompat-lompat, tak ada. So daripada 10 tahun dulu sampai sekarang ni kita terus sambung terus sambung. Sambungnya. So isunya mungkin bulan 12, 1 bulan je. Okey. Kan 1 bulan. So diumpama macam news lah, sekejap je efek news tu. Kan lepas tu dia sambung balik trend. Okey. So bagi saya umpama macam tu lah. Kalau kita menggunakan elite wave sebagai kita punya asas trading, okey, masih boleh diteruskan guna pakai even pada bulan 11 ataupun bulan 12. 11 ataupun bulan 12. Okey, sangat menarik dan kita ada dah kita terima di ruangan komen ni pertanyaan-pertanyaan, dan insya-Allah kita mulakan dengan pembukaan kita lah, cikgu. Biasanya kita mulakan dengan apa yang terjadi tentang kita punya akaun yang kita buka minggu lepas. Akaun mana? Akaun pula pair sorry, maaf. Ada buy ni kan, buy EJ ke ni. Okey. Itu lupa. Okey, silakan. Okey, so kalau berpandukan pada minggu lepas kita ada buat a few analisis lah. Saya tak perasan, mungkin ada 3, 4, 5 analisis yang kita boleh refer nanti. Okey. Episod lepas episod 43. So minggu ini episod 44. Yeah. So maka kita akan zoom in kembali kepada episod 43 di channel CTC FM di YouTube. So mana-mana yang masih belum subscribe, masih terlepas, boleh subscribe dalam YouTube, cari ctc.fm. Dalam tu banyak info-info menarik, bukan daripada saya saja, malah daripada cikgu-cikgu lain, Cikgu Azlan, Cikgu Yun dalam bicara teknikal, dalam segmen bicara fundamental, banyak knowledge dalam tu. So tanpa melengah lagi, kita pergi kepada kita punya prediction pada minggu lepas. So cikgu buka yang mana? Daripada awal lah cikgu kan? Okay, saya akan buka pada awal lah. Okay. Awal goal. Betul tak? Goal. Okey, cantik. Selalunya goal lah. Yang minggu lepas saya ingat goal. Okey, so kalau you all ingat minggu lepas, goal ni kita nak simpan sekarang ke? Nak buat sekarang ke atau hujung-hujung Pak Su? Okey, sebabnya kita dah ada satu permintaan untuk tu pasal goal tu ya. Okey. Doktor on the way ke 1700 ke? Okey. Okey. So kita tengok goal dululah. Sekali dengan itulah. Goal. So kalau kita nak tengok minggu lepas, waktu ketika apa tu? Saya buat analisis. Saya saya tak suggest, saya tak prefer untuk buy. Itu pun kalau Pak Su ingat. Betul. Sebab saya cakap kalau dia impulsif, sekejap je dia akan turun ke bawah. Ketika itu pun saya ingat lagi 1866 ketika kita berbincang tentang gold. So ketika bercakap-cakap, saya tak bias untuk buy semua sebab ini dalam tempoh kemungkinan dia akan buat impulsif, dan betul selepas itu dia non-stop turun dan terus turun. So ini saya punya prediction sebelum ini kan. Ini zon kotak yang kita jangka kan, waktu ketika ni dia ke atas, so dia turun. So kalau saya acap kali saya banyak inform, kalau kita ada target ini adalah zon untuk buy. So ketika itu market bias adalah ini. Okey. Wave berwarna merah ni kan. Okey. So memang tidak digalakkan untuk buy, sebab buy dia dekat bawah lagi. Okey. So selalunya macam saya kan, bila dia masuk dalam zon kotak tu, saya akan tengok dia punya market structure sama ada dah siap ataupun belum. So kalau kita tengok kat sini,
Okey. Kat sini pun saya ada inform dalam grup saya memang kita pakai sell lagi. Sebab apa? Ini adalah bentuk correction yang menaik ni kan. Semua ni A B C X A B C, lepas tu dia junam. Okey, so sekarang ni untuk yang gold terkini, ini jangkaan saya, ini buat masa ni, inilah potensi gold akan membuat reversal. Kita kena tengok kepada time frame 4 hours dan juga daily. Okey, so kalau kita tengok di hour 1 ni untuk gold ni so dia nampak dia main kat sini kan. Ini mungkin ending diagonal ni, mungkin di tengah form ending diagonal. Selagi ini tak break yang sebelum ni, ini 17.64 ni tak jauh dah sebenarnya kan. Selagi ini tak break, buyer saya dah tukar ke atas dah sebenarnya. Pak Su tukar ke atas so zon merah ni, ini tempat kita menunggu setup untuk buy position. So ini kita dah boleh consider, ini dah boleh consider 1 2 ni. Selagi dia tak break bawah ni, tadi dia cuba tapi tak sampai pun, dia tak lepas pun. So kalau dia lepas, jangan risau. Sebab tu dia ada, saya tandakan zon kotak ni dia ke bawah sikit. Mungkin dia pergi 17.56 55, ini last perhentian dia. Sebab kalau kita kira daripada atas, ini mungkin wave terakhir 4 1 2, ini 3 dia turun, naik 4 and then 5. Mungkin ini yang terakhir dia akan buat. Kalau tengok kat sini, saya cuba tandakan. Ni 1, ini 2, ni 3, ni 4, ni 5 kan. So ini pun okey, dia turun sampai ke sini. Mungkin sampai ke sini. Ini satu kemungkinan yang akan berlaku di gold. Okey, sebab kalau kita tengok di M5 ni pun, kita boleh nampak ini trendline ni dia tak boleh nak break lagi. Berpandukan dua trendline yang sebelum ni. Kena je terus turun ke bawah. Masih ada kemungkinan yang terbentuk sekarang ni. Ini adalah 1, ini 2, okey. Ni nak buat 3 ni. Ni 3 kat sini. Ni 4, ni 5. So kalau keadaan macam ni, saya hanya tunggu untuk buy sajalah. Saya tak galakkan untuk sell walaupun kita tahu dia nak turun. Sebab ini dah penghujung. Kenapa kita nak ambil 20 pip, 30 pip, sedangkan risiko dia naik ke atas kalau ikut jangkaan saya lah, lagi banyak daripada penurunan yang akan dibuat oleh gold. So saya tak prefer untuk sell. Saya akan cuba cari untuk buy position. Sebab entry saya untuk gold ni, ini mungkin possibility final wave yang kita tunggu-tunggu kan. Ini Y ni, WXY ni, sebelum dia naik ke atas dan memecahkan high sebelum ni dalam 2074. So mungkin gold, okey, ini mungkin dalam 4-5 bulan lagi dia akan pergi ke 2,900 ataupun 3,000 Pak Su. So siapa-siapa nak beli gold tu, saya dah terlintas dah. Ini naik gold ni kan, tunggu masa je. So siapa yang rasa nak beli physical gold kat luar sana, ini waktu terbaik. So jangkaan saya ini untuk weekly sebab kita tengok jauh lagi ni nak naik ni daripada 2007 punya kiraan. Jauh lagi nak naik kan. Kalau 3,000 tu Pak Su, tak nampak lagi. Kena buka monthly ni baru nampak. Tak nampak lagi. Tu dia. Kalau 3,000 lah kan, ataupun at least 2,500 ke atas. Tidak mustahil guys kan. Sebab gold pun kalau berdasarkan Elite Wave punya kiraan, okey,
memang dia dah break, yang ni dia turun, ini satu lagi dia dah break dah. So yang dalam ni kiraan ni di weekly ni nampak serabut sikit sebab kita ada minor punya counting, so nampak berserabut semua kan. Okay, so ini wave 3, ni wave 4, ada satu lagi naik ke bawah atas. So saya lebih prefer kalau turun pun mungkin 700 pip berbanding dia punya kenaikan tu banyak. Bukan. Cuma boleh tahan ke tak? Saya beritahu Tepuk dada tanya depot. Saya beritahu ada segelintir kawan-kawan saya tahu, saya pernah hold goal 5 bulan Pak Su. Astagfirullahaladzim. 5 bulan. Nak tahu saya buy kat mana? Saya tengah mencari. Tak jumpa. Sekejap Okey sini. 16 bukan. 12.74 12.70. Sini betul. So sini. Okey, kat sini, kat kawasan sini. Sekali lagi kita tengok mana dia. Sini. Okey, sini. Saya buy kat kawasan sini Pak Su. 5 bulan. Tengok Mei. Dekat-dekat awal 2020 saya close. Okay, saya close pun tak adalah saya assume naik macam ni kan, sebab niat saya nak close, turun balik saya buy balik. Saya close pun dekat 14 ataupun sini bukan. Saya close pun dekat kawasan sini kot, 14, 40 lebih atau 15, 40 lebih, saya dah lebih. Tapi ialah 2000 pip saya dapat ketika itu. Tapi saya kena tunggu banyak bulan lah. Okey, tu banyak tu cikgu. Keuntungannya tu. Keuntungan boleh lah sikit. So itulah cerita tentang gold, di mana saya lebih bias untuk tunggu buy position. Jangkaan dia nak pergi ke bawah tu ke mana? Okay, first kali dalam kotak ni. Ini memang zone untuk kalau masuk pun janganlah full margin lagi. Okay, masuk sikit. Selagi dia tak keluar daripada zone kotak ni, kalau tengok zone kotak ni pun okay, dia dah tembus sikit dah tu. So mungkin paling kurang pun ni jangkaan saya lah, mungkin dalam 17.55. Okay, 17.55, 17.54. Lepas tu kalau worst case ni nak junam lagi kan, kita kena tengok pada time frame yang besar pula. Baik. Okay. Ni saya buang semua ni dulu sebab tak apa nampak. Okay, worst case scenario inilah 16.77. 16.7. 77. Sebab bila wave ni dia selalu tend to go to last previous wave 4. So maksudnya kat situ dia, kalau dia nak turun juga, dia akan selalu cari wave 4 kecil di dalam previous cycle, previous wave sebelumnya. So ini wave 4 kecil di sini. Ada 2 ni, 1, 2. So inilah worst case scenario, dia akan pergi kat sini. Ini 16.71. So Pak Su nak buy ke nak sell? Kalau nak sell jauh lagi ni, 1000 pip lagi kan. Tapi itu kalau dia nak turun. Sebab saya dah bias, kalau dia dah cecah 17.55, 17.70 ni, memang saya dah tukar saya punya mindset untuk buy. Tunggu buy. Last week saya cakap jangan buy kan. Okay, ya. Alhamdulillah. Dan memang dia turun banyak. Even contoh kita tak masuk buy pun tak apa, sebab dia dapat menjimatkan kita
dapat mengelakkan kita daripada rugi. Itulah kebaikan yield wave sebenarnya. Kan bila kita dah assume ini ni kalau aku buy ni potensi nak turun tu banyak, so kita tak buy, so dia turun, kita sebenarnya selamat. Kan kita tak rugi apa. Tak rugi. Sebab kalau kita buy, bayangkan buy ketika itu 1866 dekat 1000 pip juga dia turun. Kan Pak Su? Betul. So kadang-kadang bila kita tengah hold 1000 pip ni, memang emosi dia saya rasa lain macam lah. Terutama kalau kita masuk $1 dah negatif $1000. Betul. Ya, so apa-apa pun negatif. Sebab ada setengah orang tengok merah pun alamak serabut kepala. Kan, ini pula negatif 1000 pip ni lambat lagi nak birunya. So that's why yield wave ni dia bagus, sebab dia membantu kita make a good decision lah, sama ada kita nak buy atau nak sell. So tentang gold dah settle. Okay, saya harap ramai yang jelas itu dari sudut pandangan yield wave. Okay, tak ada masalah kalau you nak gabungkan dengan apa kan, sebab dia ada dua persimpangan, sama ada nak turun ataupun nak naik. Tapi saya memang bias untuk buy. Tunggu je lah buy. Kalau ada duit lebih tak apalah, kau nak tunggu kan, nak kalau makan boleh sikit. Rasanya kalau boleh tahan, saya prefer memang buy lah, sebab kenaikan dia lagi banyak daripada apa yang kita jangka dia turun. Sebab sebab tu saya tanya, dia akan turun sampai mana sebelum dia nak terbang ikut kiraan wave. Itu maksimum tadi yang saya nyatakan tadi. Okey, jelas Jadi kepada Aki Anodin, settle. Zulkifli Abu Hassan, Assalam, boleh beri pendapat tentang pair EN kalau berpandukan teknik BBMA, DH4 sudah ada signal ekstrim MHV dan arah kukuh untuk standby. Apa pendapat cikgu, adakah valid untuk buy? Re-entry buy. Zulkifli Abu Hassan, dia dah tengok BBMA punya technical, so dia mungkin nak compare ke, ataupun dia nak tahu pendapat daripada yield wave. Boleh cikgu? Nanti macam ada je cikgu tanda tu. Saya tak tanda EN, saya tanda EA. Oh Allah. Okey kan, tak apa, nanti kita komen semula. Ingatkan saya, sebab boleh? Kita nak kejar masa ni untuk preview daripada yang last week. Okey, EU jangkaan dia menaik kan. Nampak ni menaik masuk dalam kotak tu. So bila menaik tu kita elakkan sell. So kita tengok apa yang berlaku dengan EU. Okey, memang dia menaik dan dia kena kotak tu. Kan? So that's why saya dah sebut yield wave ni memang bagus. Dia mengelakkan kita sell terlalu awal. Sebab kadang-kadang kita punya prediction tu betul dah Pak Su. Kan? Tapi kita float dulu yang menyebabkan bila dia dah turun sikit kita close all, sebab kita dah tersangkut dekat bawah tu 100 pip, 200 pip kan. So yang atas-atas tu kita pun tak berani nak masuk amount yang besar lah, sebab total kalau dah naik, contoh daripada last week dalam tak banyak 19.25 je kita tengok 18.21 ketika itu pun saya ada nyatakan USD menguat. Saya pun cakap ini peluang sebenarnya untuk buy, sebab walaupun ketika itu dia kuat, tapi sebenarnya trend tengah menaik. Ketika itu EU turun, GU pun turun. Okey, mana kat sini EU ni 18 berapa tu, 21.71. Saya pun tak perasan, ini pun sedikit kabur, tapi kita jangkakan dia menaik. Okey, kita tengok, senang tengok apa bulan Pak Su, Isnin 23. Okey. Okey, dekat sini Pak Su 23. Kan, memang dia turun. Ini dia turun ni sampai 1.008, 1.1800. Dan tengok apa yang berlaku selepas itu. Ketika ini USD semua kuat. Kalau perasan GU pun kita tengok pada 23 ni, ada GU. Okey ni kan, semua turun. Tapi trend masih menaik. So
Bila dia kuat turun pun still nampak dia push ke atas. So kita boleh nampak dekat EU ni jelas turun. Memang kita tak digalakkan untuk sell dan kita bias buy. Nampak zoom kotak saya ni sebelum ni tepat masuk sikit. Masuk, itu dia menaik. So bila dah menaik macam ni, contohnya bagi sesetengah electrician kan, dia ada target dia. Bila dah menaik macam ni, kita kena make sure sebelum kita nak sell ni, okay, current wave ni dah siap ataupun belum. Kena tahu yang tu pula ya. Kena tahu yang tu pula. Sebab macam contohnya dia main tintong sini, itu jelas-jelas dia nak buat wave 4. So nak buat wave 4 mungkin ada sedikit lagi kenaikan. So untuk EU ni saya jangkakan sedikit lagi dia naik. Sedikit macam ABC, lepas tu dia naik kat sini. Okey, sedikit lagi. Selepas tu dia akan turun. Tak banyak juga. Sebab kalau tanya saya EU ni dia bersangkut paut dengan GU pun, dia bersangkut paut dengan dollar index. Dari dulu saya nyatakan dollar index ni masih belum untuk naik. Kan? 23 bulan nampak ni. Okey, dia naik. Kan? Mungkin ada setengah orang, dia dah break, dah pecah semua. Tapi still saya ada kotak kat bawah mengatakan memang selagi dia tak cukup cycle dia akan turun. So kalau tengok ni potensi dia nak turun tu masih ada. Sebab tu kotak ni besar sedikit. So sekarang ni dia dah masuk. Dah masuk. So kita kena tunggu point reversal dalam zone kotak ni, di mana saya jangka kan bila dia dah cukup haul, dah cukup dia punya apa ni wave dia, dia akan buat correction naik ABC. So ABC dia pun tak naik, tak banyak. Lepas tu dia sambung turun balik. Saya jangka kan USD akan melemah kuat lagi lepas tu. Mungkin USD ni dia akan turun sampai ke 80 lebih. 80 lebih. Jauh tu. 80 lebih. Kalau tengok ini 88. Ini 2018. 2018. So potensi dia pergi sini ada lepas tu. Wow. Okey, saya tandakan ini ABC. So ABC ni mungkin dia buat flat pula kat sini. Okey, ini potensi yang ada. Okey, so saya harap ramai yang jelas kenapa kita tak boleh single counting. Kita tak boleh refer kepada EU sahaja. Contohnya kita jangkakan EU tu kita dah final wave 5 ke, tapi kita kena selalu refer dia punya pairing, terutama dollar index ni lah. Okey? Baik. Okey, kepada Fitri Hakim, ni memang sentiasa bersama dengan CPC. Tadi nampak EU macam okey dah settle tentang EU cikgu buka tadi dah cun. Minggu lepas kita ada bercakap tentang EA tak cikgu? Tak perasan. Nanti saya tengah check satu persatu ni. Okey, so ini pula. Ini GJ pula, GJ kita tengok GJ. GJ. Okey, GJ. Ada juga Al-Hafiz. Okey. Ni GJ Al-Hafiz standby. GJ. Okey, GJ saya tandakan kotak tu. Yep. Kan, tandakan kotak itu zone untuk buy. Dia dah naik key elite wave ni, dia naik tu biar dia naik. Jangan buy kat sini. Kita gunakan konsep asas elite wave dengan Fibo, di mana ini zone. Kalau you nak buy sangat, jangan buy kat atas ni. Ketunggu kat sini. So apa berlaku dengan GJ? Mana GJ? Tak nampak pula. Ada tu. Ini. Tapi kenapa hilang? Okey, ada. Ada cikgu ni. Ni tanda ni. Okey, so nampak tak apa yang berlaku dengan GJ? Dia masuk dalam zone kotak lu. Okey, nampak tak? Dia memang terlajak sikit, tak apa. Sebab tu elite wave ni dia kena faham kita melihat market tu di sudut kompleks wave yang telah siap.
Bila dah siap wave, barulah dia akan naik. Ada potensi dia dah masuk dalam ni macam ni, dia dah siap, boleh naik. Tapi ada potensi dia naik, betul dia turun balik, and then barulah dia sambung balik kenaikan dia ke atas. So sebab macam last week saya pernah cakap, ini gambaran rajah besarnya nampak warna hijau ni. Okey, ini tanda dia untuk menaik. So tanda untuk menaik, kita jangan sell, kita cari buy. Tapi disebabkan 23 kat sini Pak Su kan. Okey, 23 kat kawasan sini. Nampak dia naik, kita tak buy dekat atas, kita tunggu dia turun. Tak ada masalah, biar je. Dia kena sabar sikit. Bila bercakap tentang elite wave ni, kita kena sabar. Tengok 23 mana. Okey, kan, ini nampak tak? Ini zone untuk kita masuk entry untuk buy lah bagi GJ. So sama juga dengan EJ. Kalau kita nampak EJ ni, saya ada tanda, saya ada ulas juga. Okay, nampak ni, ini untuk GJ ya. Turun naik, masuk dalam kotak ni. Okay, get ready untuk masuk buy. Tumpu pada buy je. Even dia dah turun tu, jangan risau. Kita cari buy dengan kita cari buy dengan stop loss dekat sini, kan? So bila kita masuk ke sini, tengok semua dah membiru. Banyak ni. Kalau daripada 138 100 pip lah lebih kurang buat masa ni. Okay. So kita pergi pada EJ ni. EJ ni pun saya ada ulas juga, sebab EJ ni pun masuk zone. Nampak ni, masuk zone. Ini saya dah sebut dah. Masuk zone ini ABC. So ini final persinggahan bagi EJ pada last week. So kita tengok apa berlaku dengan EJ. Okay, ni dia 1, 2, 3, 14. Kita zoom lagi, kita tengok M5 ni. Okay, ini dia. So kita tengok sini sini kalau kita besarkan, kita nampak mana EJ 1, 2, 3, 32 ketika ini kat sini lah, kan? Okay. So nah, ini 23, kan? Walaupun dia turun, kita tak sell. Kita dah tahu dia dah ini zone untuk buy. Ini pun dia dah nampak ada correction. So sebenarnya kalau dia turun ni, stop loss kita kat sini je. Tapi saya letak kat sini supaya mengelakkan dia turun kena stop loss, dia naik, kan? So that's why stop loss dia jauh sedikit lah dekat sini. So bila kita tengok zoom apa yang berlaku dengan EJ, okay, masuk dalam zone kotak ni 300 pip dia naik. Okay, 300 pip dia naik. Dan zone ini, zone yang terbaru saya tandakan untuk menunjukkan sini kemungkinan berlaku potensi dia akan ada sedikit reversal ke bawah. Okay, so kalau kita tengok sedikit reversal, okay, mungkin dalam minggu ini, okay, dia dah masuk dalam zone kotak ni, dia akan membuat correction ABC turun. ABC. So sebelum kita masuk untuk buy, make sure sini ada 3 wave. So ini kalau siapa nak, kalau tengok pun ini pun ada apa ni, kita boleh consider kalau dekat hour 1 ni, ini consider sebagai triple top lah. Ada 1, 2 punya resistance sebelumnya, ini pun dah sampai, kan? So ini potensi akan berlaku sedikit retracement dalam bentuk 3 wave. So ini pun kalau nak sell ni, kalau nak sell, okay, stop loss dia jangan letak dia jauh, 50 hingga 80 pip tu dah cukup. Sebab penurunan dia di hour 1 pun saya jangka tak jauh. Mungkin dia sampai ke previous punya wave 4. So mungkin dalam 100 pip lebih saja. So stop loss pastikan tak melebihi 100 pip lah. Tak melebihi 100 pip. Tak melebihi 100 pip. Tapi ini memang nice move
ke atas. Nampaklah masuk je naik. Atas EJ. Okey. Baik. Tapi siapa tadi EJ Ada tadi EJ ada. Tak apa. Okey. So satu. EJ ni siapa yang masih hold, kalau berdasarkan tengok 1 2 3 4 ni, ada 4 bukan triple top ni, 4 top ni. Kan? Resistant. Satu yang dalam masa yang terdekat lah, ini bulan 10 kan, ini masih bulan 10, 1 2 3 4. Okey. So mungkin kali keempat ni dia akan break, kita tak tahu kan, tapi ini memang saya jangka kan, ini dah last zone di mana dia akan turun dulu, and then kali kelima ni mungkin dia akan naik balik. Sebab apa? Berdasarkan delay wave ini dah nampak 1 2 3 4 5 kenaikan. Okey. 1 2 ini 3 ni 4 ini 5. Okey, Pak Su. So kita bagi lagi next punya minggu lepas punya review. Okey. Ini EJ. Tengok kalau B pun saya jangkakan 125 30 50 tak jauh. Kan? So dia akan tak lama lagi, jangkaan saya dia akan turning balik lah. Mungkin dia naik 20 pip ataupun dia tak naik dah, terus turun. Baik. Kemudian EJ. Okey, ini EG. EG ni kalau nampak saya buat dua tanda tanya, sama ada nak ke atas ataupun nak ke bawah. Sebab dia pair ni dia biasalah perlahan. So bila perlahan ni saya pun nak naik boleh, nak turun pun boleh. Okey, tapi kalau bentuk macam ni, ini saya bias dia naik dulu ni G. Kan? Dia naik ke atas ni kemudian baru dia turun. Saya so far saya tak trade EG ni sebab yalah kalau kita tengok dia punya mod tu turun naik dalam masa yang lama, sekitar baru beberapa ratus pip sahaja, turun naik kan. So kalau tanya saya ini gambaran kasar dia akan buat WXY turun dekat sini. Tapi dia masih bermain-main dalam mode ini correction lah. Ini mungkin W. Ini pun nanti dia turun naik. Dia mungkin buat Y dekat sini ataupun naik sampai ke atas ni. Kemudian baru dia akan turun ke bawah ni semula. Okey, tu untuk analisis EG. EG consider pergi buy cikgu Okey, masih consider pergi buy. So kalau tengok ini untuk GA okey. GA baik. Okey, GA ni ketika kejadian saya ada list, saya ada letak kotak. Ini waktu ni saya tak letak kotak. Okey, saya letak kotak ini dijangkakan point reversal bagi GA. Okey, so nampak tu saya letak kotak di mana ini kita jangka memang akan ada kena, dan dia akan turunlah di mana ini adalah kiraan untuk pair GA. So, kita tengok GA apa yang berlaku. Okey, dia kena kotak ni 23 November okey kan, tepat-tepat tu 23 saya buat kan, dan memang dia turun. Okey, dia turun. So untuk GA yang terkini ni pula, okey, so ini saya jangka kan, ini point untuk dia turun. Dia dah turun banyak. So dia naik ni, sikit lagi dia turun baru dia naik balik ke atas. So kalau tanya saya, bias saya untuk GA ni,
turun lah Pak Su. Okey, mungkin kita boleh tarikkan trend line semua, kita boleh tengok. Tapi saya jangkakan dia naik ni tak jauh, dia pergi tak jauh. Biasalah GA, GN ni movement dia macam gold juga. Sekejap turun 100 speed, naik balik 100 speed, tu sambung balik turun 200 speed, naik balik. So kena faham GA, GN ni dia antara pair yang ganas, lebih ganas daripada GJ. Okey, lebih ganas daripada GJ. Itu GJ. Kalau EA? EA. Okey, so EA ni macam tak ada je counting. Lepas tu, so ini Counting EA. lepas. So ini saya masih jangka dia dalam wave 4 ni. Ni sikit lagi ni nak turun 4 hours Okey ni V ni sikit lagi dia nak turun. Okey, maksimum dia boleh pergi pun dalam kotak ni. Sebab kalau ikut kan ini mungkin dah siap 1 2 3 4 5. Okey, ini pun mungkin A B, mungkin sini dia pergi balik 63 kemudian baru dia sambung turun. Sebab dia banyak possibility EA kali ni. Kan? So ini menjadi penentu ni. Okey, kalau dia pergi kat sini balik, sebab sekarang ni potensi dia ada, sebab dalam ni dah ada 1 2, sini dah boleh jadi dekat sini dah boleh jadi 3, sini 4, sini 5. So bila dah cukup 5, dia akan ada buat correction ABC. Untuk EA ni saya jangka kan untuk time frame yang besar, okey, dia masih turun ke bawah. Sama juga dengan GA ni nanti. Okey, di time frame yang besar ni, okey, selepas dia dah habis correction ni, memang saya jangkakan dia akan turun ke bawah. Silap gaya GA ni dia akan pergi, okey, dia akan pergi kat sini Pak Su. Ini tak full ni sekejap dia akan pergi jauh lagi ke bawah. Okey. So saya nak tunggu dia settle dia punya wave ni dulu, and then kita nampak dia ada bentuk 3 wave up. Mungkin selagi tak break, tak melepasi ini 155 ni, memang saya target jauh lagi dia nak turun ke bawah. Nampak macam nak naik, tapi dia punya mood tu mood menurun lagi ni. Baik. Ini untuk British. Ini untuk GA. Okey, EN. Kalau boleh cikgu bagi sedikit lah tengok EN macam mana. EN kalau saya jangka kan macam tu, EN ni dia lebih kurang follow juga. Okey, so ini kita ini lama dah saya tak count EN ni. Ini bulan Julai dulu rasanya. So kalau macam ni, okey, apa first kali yang kita boleh nampak akan ada correction lah. Akan ada correction daripada penurunan ni semua. Okay, so ini mungkin A, B, dia akan naik balik C, and then baru dia sambung turun ke bawah semula. Sama juga dengan EA tadi. Kalau EA saya jangkakan turun, sebab selalunya dia orang ni macam kembar sikit lah Pak Su. Oh, dia kembar Baik. Sama juga dengan GA, GN. Selalunya kalau GN naik, GA pun dia akan naik juga. Sama macam sekarang ni kan, GN tengah naik ni, okey, GA pun nampak dia tengah naik juga. Tadi saya ada buat kiraan untuk GN ni. So ini zon jangkaan akan ada reversal untuk dia naik mungkin 400 pip. So kita tunggu dia naik berbentuk ABC 3 wave. Ketika ni GN ni waktu ni dekat atas ni lagi, saya jangka kan dia pergi sampai sini. Okey, kalau sesiapa ingat, saya jangka pergi sampai sini, dia pergi sampai lajak ke bawah sikit, and then dia naik semula. So ini potensi reversal dah ada untuk GN. Tapi reversal dia
tak adalah banyak sangat pasu, mungkin sampai sini. Okey, mungkin sampai sini. Ini sama ada dia buat 1, 2, ini 3, ni 4, ni 5, ataupun dia dah habis dekat sini. Okey, dia naik. Ini adalah 1, ini 2. Kemudian baru dia sambung turun. So untuk masa terdekat ni, untuk GN ni saya jangka dia akan naik. Sama juga dengan mana tadi? Okey, GA ni, okey, ini key dia. Kalau dia break ni, dia akan naik dapat su. Okey. Dalam zone kotak ni. Sebab saya besarkan sikit. Okey. Sebab ini apa yang saya boleh nampak sini, saya tengok for hours, dia masih dalam mode correction. Kan? Ini ABC, mungkin dia akan buat sini adalah berbentuk ABC juga. So keseluruhan adalah W, X, Y. Dia menaik. Kalau dia tak sampai sini, sebab tu pair macam GA, GN ni, kita kena tengok kedua-duanya. Satu bias nak turun, satu bias nak naik. So bila kita bias dua-dua tu, kita kena tahu sama ada salah satu tu mesti salah. Betul tak Pasu? Okey. Kan? Sama ada GA yang salah ke atau GN yang salah. So kita kena beware kat situ. So kalau kat sini pun, ini 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini boleh jadi ABC ni. Kan? Bentuk ABC. Alright. Sebab 3 wave. So bila ini pun kita boleh consider ABC juga. So senang cerita, possible W, X, Y ni ada, ataupun berbentuk zigzag pun ada. Dia naik ke atas. Sebab kenapa? Sebab possibility ini yang saya tanda. Nampak kan? Saya ada tanda benda ni. So ini maksudnya possibility penurunan ni. Okey, ini wave 1, ini akan wave 2. So dia akan naik. Tapi untuk long term memang saya confident 70% lah dia akan turun. Wow. Untuk GA ni. So besok ada news. So Betul. kena jaga-jagalah. Saya kalau ada news, kalau saya nak trade, saya risk kan tak banyak Pasu. Kan, sebab news tu kadang-kadang dia ada whipsaw. Betul. Masa news tu lah kadang-kadang macam-macam perkara boleh berlaku. Andaian tak sampai, kiraan jadi macam-macam lah. Okey, baik. Bagi cikgu lah untuk minggu ni lah, kita cerita minggu ni pair apa yang memang menarik untuk kita trade. Potensi goal lah. Bagi saya goal untuk minggu ni. Untuk minggu ni goal juga Goal ni kita kena tengok zone kotak merah ni, sama ada dia hold atau tidak. Tapi sekarang ni dia dah masuk kan. Ya. Kita tengok dia hold atau tidak. Okay, tadi dia cuba break tak lepas lagi tadi. Ini dia first touch, dia turun tu, dia cuba lagi tak lepas lagi, dia turun lagi. So kita tengok ini hold ataupun tidak. Kalau dia turun pun tu saya cakap mungkin maksimum 17.56, 17.54. Itu zone-zone di mana kalau ada entry tu kita cuba untuk swing lah. Sebab potensi dia naik tu sudah semakin dekat. Sebab ini dari dulu lagi, bukan setakat saya, ramai yang menjangkakan gold akan naik selepas dia dah settle kan WXY. Dan dari dulu lagi kita dah jangkakan dia akan turun. Betul dia turun, tapi dia ambil masa. Daripada kalau tengok daripada sini, ini daripada bulan 9, sekarang dah bulan 11, 2 bulan je sebenarnya. Kan? Correction 2 bulan. So dia naik ni nanti mungkin sekejap dia tak sampai 2 bulan dia dah ada sampai dekat atas ni, ataupun dalam sebulan dia dah kembali ke kawasan 18XX, 18 something.
Okay. 1800 ke atas lah. So bagi saya gold ni potensi naik tu lebih banyak daripada dia nak turun. Okey, bersedia semua, pastikan. Dan kalau biasa orang cakap gold akan mengikut rentak indeks, bila indeks naik ataupun sustain, dia akan jadi turun. Kalau bagi cikgu pula indeks ni cikgu? Bagi saya ada ketika indeks melemah. Okey, maksudnya USD tak kuat, still gold turun. Kalau tengok sekarang ni, nampak ni indeks dollar indeks turun je kan, gold pun turun. Sepatutnya dia akan jadi berlawanan kan? Sepatutnya indeks menaik tu maksudnya USD menguat lah kan, so gold pun akan turun. Tapi dia turun, gold pun turun. So kalau saya nak refer gold sahaja dengan indeks, saya tak akan buat macam tu. Indeks ni selalunya saya akan refer untuk mata wang yang lebih GU, AU, EU, macam yang saya sebut tadi. So ini pun jangan lupa EJ ni, okey, potensi dia dah masuk, sekarang ni dia dah turun. Jangan lupa ini selain pada gold, EJ ni pun boleh jadi perhatian lah. Okay, dia dah masuk zone kotak. Macam saya sebut tadi sebelum tu, dah ada triple top, masuk kali ni sikit, dia turun semula. So ini jangkaan dia turun sebelum dia pacu balik naik ke atas. Kalau ikut kan, okay, sekejap, mungkin ni terlampau tinggi. Okay, sekitar ni 126, tak jauh, 100 speed lebih lagi sebelum dia turun ke bawah. Wah, ni EJ pun sedap juga ni. Cikgu? Ya? EJ pun sedap ni cikgu. Tapi EJ tu kalau tengok tak jauh, mungkin 100 speed kot. 100 speed boleh lah. Kalau ada siapa sell tadi kat zone ni, ini beware kat sini, mungkin dia tak boleh break 1, 2, 3, 90. So siapa nak buy ni, ini zone yang bagus, sebab ini ada nampak previous wave 4 kat sini. Dan bagi elutation kena tunggu ABC dulu. Baik. ABC turun, GA okey. Untuk EJ boleh buy. Okey, lebih kurang 5 minit lagi cikgu. Kita isi dengan sebab masih lagi okay, dah tak ada pertanyaan, full margin je. Okey, tu terpulang lah, full margin ke apa. Yalah, kalau $50 full margin pun boleh, tak ada masalah. $100 kan, janganlah ribu-ribu, riban-riban, masalah jadinya nanti. Okey, baik cikgu, sedikit nasihat cikgu untuk minggu ni. Tip, kita ada masa sikit lagi ni. Minggu ni punya tip, okey, kita selalu perhatikan dollar index ni lah. Dollar index yang ada pairing dengan pair EU, pair GU, di mana sekiranya bagi education macam GU ni pun, kalau tengok kita tak tunjuk tadi GU kan, tapi ini memang saya bajet dia naik. So kalau dia tengok 23 tu, ni sebatang turun ni, walaupun nampak dia turun, tapi trend masih menaik. So kita tak sell, kita hanya bias untuk buy. Okay, sebab kita tahu yang hijau ni menaik. So bila kepala ni sebenarnya major lah, major trend ni kita nampak ni nak menaik ni, kita lebih kepada buy dip kan. So turun tu kita buy, turun kita buy. Nampak ni dia turun ni, nampak ini ada trend line ni, kena ni, dia naik balik, dia turun sampai 3285, dia boleh naik balik 100 speed. So that's why orang selalu cakap follow trend. So macam mana kita nak follow trend ni dengan cara yang proper? So salah satunya kita masukkan pemahaman elliott wave di dalam kita punya trading. Even simple punya elliott wave pun dah boleh membantu. Okay, so C ni mungkin sampai sini saya kena buat kiraan balik. Tapi still
selagi dollar index ni tak ada menunjukkan potensi untuk naik, okay, at least dia dah lepas kotak ni, okay, itu kita dah nampak dah point-point reversal mungkin dah ada. So mungkin dekat daily ni pun kita akan tengok nanti sama ada dia dah ada menunjukkan candlestick reversal ke. Okay, so far daily ni nampak merah je. Mungkin dia buat merah. Selagi dia masih merah tu, selagi itulah EU dia masih boleh dia akan naik ke atas. GU pun dia akan naik ke atas. Dan juga AU juga. AU ni pun kalau tengok tengok 23. Mana 23? Jauh lagi ni. Okey, 23. Nampak? Sebelum 23 tu, ini memang zon kotak ni. Pak Su, kita dah letak lah kan. Tengok 23, apa yang berlaku. Dia turun banyak mana pun. Ini ada orang share dekat sini. Sebab apa? Sini nampak ni, Slipper top. Kan? Okay. Betul, memang untung. Tapi kita tak tahu bila masa dia nak break. So that's why kalau kita gabungkan dengan Elliott Wave ni, dia membantu. Sebab kita boleh elakkan daripada masuk lagi dekat sini ke ataupun hold ke. Sebab kalau kita gabungkan dengan dollar index, kita lagi nampak jelas market structure nak pergi ke mana untuk dolar. So kalau dolar melemah, AUD pun tengok 23 dia turun sekejap. 23 ni saya dah sebut tadi, EU turun, GU turun, AU semua turun. USD kuat waktu tu je, ketika tu je. Lepas tu tengok apa yang berlaku. Dia tapau balik semua USD, naik masuk dalam zon kotak ni. So bila dah masuk dalam zon kotak ini saya jangka kan akan ada retest semua. Ini dia turun sekejap, and then dia naik balik, kemudian baru dia turun ABC. So ini resistant lah. Zone ni memang nampak kalau kena pun tadi ni saya dah buat lama ni. Dia kena, dia turun, okay, and then dia naik balik ke atas. Lepas tu barulah dia buat ni ABC. Okay, so dekat sini key dia, ini zone ni zone sell lah. Okay, zone sell. So ini nanti kalau dia turun pun mungkin dia akan kena trend line ni. Okay, ini trend line ni, dia turun kena trend line. So possible dia naik balik semula last, kemudian baru dia turun pun tak begitu jauh kan, kemudian dia sambung balik ke atas. Ni nampak ni C ni. Okay, sebab C. saya jangka kan, macam saya sebut tadi, dolar ni dia akan kuat lagi melemah. Masih ada kelemahan dia, masih ada ruang untuk dia turun ke bawah lagi. Okey, menarik. Terima kasih cikgu. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkongsian tip yang diberikan oleh Cikgu Nonim khas buat anda semua. Semoga ia bermanfaat. Okey, mana yang terlepas tadi macam Najib Nasir, boleh tengok di wall ataupun pergi ke YouTube channel dekat tu ada tulis youtube.com CTC FM Radio. Okey, baik. Kepada semua, saya harapkan yang terbaik kepada anda semua. Semoga anda menjadi konsisten di musim-musim pandemik ni. Jaga diri anda, jaga keluarga, jaga SOP yang sepatutnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, esok jangan lupa kita akan bersama dengan Cikgu Aslan Hashim ataupun Nastro Effect dalam segmen Bicara Teknikal. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.